Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Tetapi sebelum itu, marilah kita ulang kaji sedikit pelajaran kita pada minggu lepas, iaitu berkenaan dengan have got dengan has got. Okey, have got dengan has got ni bermaksud mempunyai. Tetapi ada dua perkataan. Yang pertama have got. Have got digunakan apabila subjek dia ialah plural. Contoh subjek plural ialah I dengan they. So, I have got brown eyes. Saya ada mempunyai mata yang berwarna perang. Dan they, mereka they have got brown eyes. Okey, untuk has got pula, has got digunakan apabila subjek dia ialah singular. Contoh, he dengan she. Okay, for example, he has got brown eyes. Ataupun she has got brown eyes. Okay, ini ialah pelajaran kita pada minggu lepas. Have got digunakan apabila subjek dia plural. Has got digunakan apabila subjek dia ialah singular. Okey, jadi hari ini kita nak sambung dengan dua perkataan lagi iaitu haven't got dan hasn't got. Haven't got and hasn't got bermaksud tidak mempunyai. Tidak mempunyai berlawanan dengan yang kita dah belajar pada minggu lepas, iaitu have got dengan hasn't got. Have got and has got maksud dia mempunyai. Jadi minggu ni kita nak belajar tentang berlawanan pada minggu lepas, iaitu haven't got dan juga hasn't got yang bermaksud tidak mempunyai. Okey. Sama juga macam minggu lepas, haven't got digunakan jika subjek dia ialah plural. Jika subjek dia ialah plural. Contoh, we, they, you, I, and more than one names. Nama yang banyak, bukan satu nama, banyak nama. Okey. Hasn't got pun sama, digunakan untuk subjek yang dalam bentuk singular. Singular satu, plural tadi banyak kan. Singular ni digunakan untuk subjek yang bilangannya satu. Contoh, he, she, it dan juga one name, satu nama. Okey, jadi kita tengok latihan latihan 2 yang awak akan buat sekejap lagi. Okey, latihan 2 arahan look and write. Lihat dan tulis jawapan yang betul. Okey. Kita tengok gambar. Ada seorang budak perempuan dan seorang budak lelaki. Okey, mari kita tengok apa barang yang mereka ada dan apa barang yang mereka tidak ada. Tidak ada. Apa barang yang mereka punyai dan apa barang yang tidak dipunyai oleh kedua-dua budak ni. Okey, yang pertama kita tengok budak perempuan. Okey, dia ada, okey, this is shells. This is shells. Kulit kerang ataupun cengkerang. This is shells. Okay, this one, this is teddy bear. Teddy bear. Patung bentuk beruang. Patung bentuk beruang. And this is board game. Board game ni permainan papan. Permainan di atas papan. Okay, so ini yang budak perempuan ni ada. Dia ada shells, teddy bears and board games. Okay, kita tengok budak lelaki pula. Okay, budak lelaki ni dia ada, okay, this is yo-yos. Yo-yos. Okay. Bahasa Melayu pun kita panggil yo-yo. Dia ada tali. Yo-yos. Number 2, this is board game. Sama sama macam budak perempuan tadi, dia ada board game juga. And yang ini lain. This is jigsaw puzzles.
This is jigsaw puzzles. Permainan cantum-cantum tu kan. Okay. So ini budak lelaki dan juga ini budak perempuan. Okay, sekarang kita tengok soalan. Soalan yang pertama, she. Apa maksud she? She kan minggu lepas dah belajar. She maksud dia ialah dia perempuan. Dia perempuan. Okay. Dia perempuan. Tempat kosong, yo-yos. Okay, maksudnya budak perempuan ni ada yo-yo atau tidak. Okay, tengok. Ada tak? Tak ada kan? Okay. Jadi bila tak ada, kita nak tulis jawapan dia haven't got ataupun hasn't got. Okay, apa yang akan menentukan jawapan? Yang akan menentukan jawapan ialah subjek dia. Tengok subjek dia. Kalau singular, kita akan guna hasn't got. Kalau subjek di plural, kita akan guna haven't got. Okay, sekarang kita tengok she. She, dia perempuan. Berapa orang? Satu orang. Okay, satu orang dia singular. Okay, jadi bila singular, kita akan guna hasn't got. So, jawapan dia, ni cikgu bagi contoh saja. Jawapan dia, she hasn't got yo-yos. She hasn't got yo-yos. Dia, budak perempuan ni tidak mempunyai yo-yo. Okay, budak perempuan ni tidak mempunyai yo-yo. Okay, itu contoh yang pertama. Okay, sekarang kita pergi contoh kedua. Contoh kedua, they. They ni maksud dia mereka. Okay, mereka maksud dia budak perempuan ni dan budak lelaki ni. Dua orang. They ialah subjek plural kan. Subjek plural sebab bilangan dia lebih daripada satu. Okay, they, tempat kosong, dolls. Okay, apa maksud dolls? Dolls maksud dia anak patung. Anak patung. Okay, kita tengok dua orang ni. Ada tak anak patung? Ada tak anak patung? Tiada kan? Tidak ada anak patung. Tak ada anak patung kan? Ini bukan anak patung Ini patung bentuk bear, patung bentuk binatang. Dolls ni anak patung yang macam orang tu kan? Okay, so they plural, tempat kosong, dolls. Okay. Yang mana jawapan dia? Hasn't got ataupun haven't got? Okay, so jawapan dia ialah haven't got. Sebab dia punya subjek ialah plural. So the answer is they haven't got dolls. Mereka tidak mempunyai anak patung. Okay. Soalan yang nombor 2, nombor 4 dengan nombor 5 ni awak buat sendiri Okay. Tapi kita cerita je lah He ni singular. Teddy bears, tadi dah cukup cerita. Teddy bears, anak patung beruang. So, has got atau hasn't got. So, haven't got atau hasn't got. Okay, seterusnya nombor 4. Okay, nombor 4. Okay, sama juga subjek dia he. He ni singular, satu. Okay, he tempat kosong shells. Shells ni maksud dia tadi kulit kerang kan. Kulit kerang. Okay. So nak guna haven't got ataupun hasn't got. Okay. He ni singular singular. Okay, dan yang terakhir she. She ni maksud dia perempuan Maksudnya kita tengok budak perempuan ni. She tempat kosong jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle ni tadi yang ni permainan suai gambar. Okay. Jadi jawapan dia she hasn't got ataupun haven't got jigsaw puzzles. Okay. Okay, jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini iaitu haven't got dan juga hasn't got. Cikgu ulang sekali lagi. Haven't got digunakan apabila subjek dia plural. Contoh subjek plural I, you,
we, they, two names. Dua atau lebih nama. Okay, hasn't got digunakan apabila subjek dia singular. Contoh, he, she, it, one name. Satu nama. Okay. Haven't got dengan hasn't got ni bermaksud tidak mempunyai. Tidak mempunyai. Berlawanan dengan yang kita belajar minggu lepas, iaitu have got dan has got yang bermaksud mempunyai. Okay, jadi selepas ni cikgu nak awak salin soalan yang ini. Salin soalan yang ini di dalam buku latihan garis 3. Buku latihan garis 3 yang awak dah guna pada minggu lepas. Okay, tapi sebelum buat ni awak kena tengok gambar ni. Kena tengok gambar ni baru boleh buat latihan ni. Okay. Latihan ni cikgu akan letak di dalam Google Classroom. Google Classroom sekali dengan gambar ni dan juga sekali dengan video yang cikgu tengah rakam ni. Jadi setakat itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.